Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Salminti binti Talib dari Kolej Komuniti Bandar Perawak ingin membentangkan tajuk kajian saya bertajuk Tinjauan Pasaran Program CJ Pengoperasian Perniagaan di Kolej Komuniti Bandar Perawak. Kolej Komuniti merupakan sebuah institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional yang menyediakan keperluan latihan dan kemahiran kepada semua peringkat dan memberi peluang pendidikan kepada lepasan SPM, SPMB sebelum ke pasaran tenaga kerja atau melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Penawaran program pengajian dalam bidang pengajian perniagaan di KKBP telah melalui beberapa fasa perubahan mulai tahun 2006 disebabkan oleh transformasi dalam sistem pendidikan di kolej komuniti. Program CJ Pengoperasian Perniagaan mula diperkenalkan pada tahun 2010 dengan mod CJ Modular Kemasaan. Setelah mod CJ Kolej Komuniti dilaksanakan, program pengajian SPP ditawarkan bermula pada sesi Mac 2015 sehingga kini. Sebagai salah sebuah institusi TVET yang membekalkan tenaga kerja dalam pasaran kerja negara, KKBP perlulah memastikan graduan mempunyai nilai keboleh pasaran dan menepati kehendak industri. Maklum balas daripada industri terhadap sesebuah program akademik adalah penting agar tidak berlakunya ketidaksepadanan dengan keperluan dan permintaan industri. Setelah hampir sedekat penawaran program akademik SPP di KKBP, tinjauan kajian analisis pasaran program dilaksanakan bagi membuktikan keperluan dan permintaan program akademik yang sedang ditawarkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan memenuhi bukti dalam syarat pematuhan semula akreditasi Agensi Kelayakan Malaysia. Salah satu faktor yang menyebabkan graduan mengganggu adalah disebabkan oleh ketidaksepadanan dari segi ilmu dan kemahiran yang diperoleh semasa pengajian dengan peluang-peluang pekerjaan yang ditawarkan dalam pasaran kerja. Menurut Zaliza et al., relevansi penawaran program akademik oleh sesebuah IPT amatlah penting untuk memenuhi kehendak semasa industri atau pasaran kerja bagi memastikan program akademik tersebut mendapat pengiktirafan semua pihak. Manakala, menurut Mamat et al., kesukaran mencari pekerjaan dalam kalangan graduan sangat berkait rapat dengan kurangnya kemahiran yang dimiliki dan keboleh pasaran graduan apabila memasuki pasaran buruh. Dalam laporan akhbar Harian Metro menyatakan penawaran program akademik di IPT yang tidak relevan perlu disemak semula bagi memastikan kesejajaran antara pengeluaran graduan IPT dan permintaan oleh industri. Sehubungan itu, kajian ini akan dijalankan untuk mengenal pasti perkara berkaitan relevansi penawaran program SPP di KKBP setelah hampir sedekat penawaran program ini. Secara khususnya, kajian ini memfokuskan kepada dua objektif berikut. Yang pertama, mendapatkan maklum balas pasaran terkini daripada industri berkaitan dengan program akademik yang sedang ditawarkan. Dan yang kedua, mengenal pasti kesesuaian graduan program CJ Pengoperasian Perniagaan dengan keperluan pasaran semasa. Bagi metodologi kajian ini berbentuk tinjauan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik persempelan yang digunakan adalah teknik persempelan rawak mudah, di mana 30 orang responden terdiri daripada majikan atau penyedia kepada pelajar program SPP yang menjalani latihan industri di syarikat tempatan. Instrumen yang digunakan adalah soal selidik yang dibangunkan oleh pihak MQA. Soal selidik ini mengandungi 4 bahagian, di mana bahagian A adalah berkaitan dengan latar belakang responden, bahagian B kandungan program dan kesesuaian dengan keperluan organisasi, bahagian C peluang kerjaya dan bahagian D lain-lain. Soal selidik diedarkan melalui Google Form menggunakan WhatsApp.
Data dianalisis menggunakan Microsoft Excel secara deskriptif dan dilaporkan dalam bentuk frekuensi dan juga peratus. Okey, seterusnya dapatan kajian. Analisis ini membincangkan dapatan kajian ke atas relevansi penawaran program sijil pengoperasian perniagaan di Kolej Komuniti Bandar Penawar. Bagi analisis bahagian A, iaitu latar belakang, 96.7% daripada responden merupakan syarikat milik tempatan, manakala hanya 3.3% daripada responden merupakan syarikat milik asing. Seterusnya, analisis untuk bahagian B, iaitu berkaitan kandungan dan kesesuaian program dengan keperluan organisasi. Rajah 2 menunjukkan 50% responden menyatakan ianya memenuhi asas-asas teori dan praktikal dalam bidang perniagaan, manakala 50% daripada responden menyatakan ianya hanya memenuhi sebahagian daripada asas-asas teori dan praktikal dalam bidang perniagaan. Bagi rajah 3, kesemua responden bersetuju bahawa program yang ditawarkan sesuai dalam keadaan semasa. Manakala bagi rajah 4 pula menunjukkan bahawa 96.7% responden bersetuju jangka masa pengajian mencukupi, manakala 3.3% responden menyatakan sebaliknya. Bagi tempoh latihan industri pula, 93.3% daripada responden bersetuju menyatakan ianya mencukupi, manakala 6.7% daripada responden menyatakan sebaliknya. Okey, seterusnya analisis bahagian C, iaitu peluang kerjaya. Rajah 5 menunjukkan bahawa 20% responden menyatakan bahawa jawatan yang sesuai adalah pembantu atau penyelia pemasaran, pembantu atau penyelia jualan dan juga khidmat perkurusan. Diikuti dengan 13.3% sebagai kerani, 10% sebagai pembantu atau penyelia operasi dan lain-lain. Manakala hanya 6.7% responden menyatakan jawatan yang sesuai adalah pembantu atau penyelia sumber manusia. Rajah 6 menunjukkan bahawa majoriti 70% responden menawarkan 1 hingga 3 jawatan kepada graduan, diikuti dengan 13.3%, 4 hingga 6 jawatan dan lain-lain. Manakala hanya 3.3% responden menawarkan 7 hingga 9 jawatan kepada graduan. Rajah 7 pula menunjukkan bahawa 50% responden menawarkan pendapatan sebanyak RM1,000 hingga RM1,500, diikuti dengan 40% RM1,500, 1 hingga RM2,000, manakala hanya 6.7% responden menawarkan pendapatan kurang daripada RM1,000 kepada graduan. Seterusnya, analisis bagi bahagian D, iaitu lain-lain. Rajah 8 menunjukkan bahawa 60% responden berpendapat graduan boleh menyambung pengajian di peringkat diploma, diikuti dengan 36.7% iaitu peringkat ijazah dan 3.3% responden berpendapat graduan boleh menyambung pengajian di peringkat sarjana. Rajah 9 menunjukkan bahawa 16.7% responden menyatakan bahawa syarikat menyediakan pembiayaan penajaan kepada pelajar untuk menyambung pengajian dalam program ini, manakala 83.3% responden menyatakan sebaliknya. Rajah 10 menunjukkan bahawa kesemua responden menggalakkan kaki tangan atau rakan menyertai program pengajian ini. Bagi rajah 11 pula, ianya menunjukkan bahawa kesemua responden bersetuju bahawa program ini dapat menghasilkan
graduan yang diingini. Kesimpulannya, kajian pasaran dari industri ini telah memenuhi objektif kajian. Program ini mempunyai permintaan industri dan memenuhi keperluan tenaga kerja di pasaran. Kajian pasaran yang dilaksanakan ini adalah merupakan satu inisiatif bagi menilai kualiti kemampanan penawaran sesebuah program dan usaha untuk melestarikan sesebuah program akademik. Terdapat beberapa implikasi yang boleh diambil kira dalam penawaran program akademik ini melibatkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, dari segi tenaga pengajar perlu sentiasa upskilling dari skilling ilmu dan kemahiran yang ada melalui kursus atau latihan bersama pihak industri supaya selari dengan perkembangan industri. Yang kedua, infrastruktur dan fasiliti. Institusi harus memastikan infrastruktur dan fasiliti bagi PDP mencukupi serta berada dalam keadaan baik untuk mewujudkan pembelajaran yang berkesan untuk pelajar agar seiring dengan perkembangan teknologi dalam pendidikan abad ke-21. Yang ketiga, dari segi kurikulum. Kurikulum pula perlu ditambah baik dari masa ke semasa agar kandungan kurikulum sentiasa selari dengan keperluan industri bagi mengelakkan wujudnya jurang atau ketidakpadanan dari segi pengetahuan dan kemahiran pelajar. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.